Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Yang berhormat, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang kemarin. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. 5 daripadanya iaitu 3 orang lelaki masing-masing berumur 49 tahun, 63 tahun dan 61 tahun serta 2 orang wanita yang berumur 58 tahun dan 73 tahun adalah disahkan sebagai kematian disebabkan COVID-19. Manakala seorang wanita berumur 62 tahun yang juga mengalami beberapa masalah kesihatan lain tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan COVID-19. Di kesempatan ini, saya mewakili Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes-kes berkenaan. Semoga roh mereka dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama para solehin. Sementara itu, 504 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan di negara Brunei Darussalam kemarin yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 10,860. Terdapat 208 tambahan kes-kes baru kepada 30 kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak-kontak terdekat ke beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 4 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 93 kes. Kesemua kluster-kluster baru ini adalah kluster kediaman di mana 3 daripadanya iaitu kluster Jalan Kota Batu Construction, kluster Transit Construction Sdn Bhd dan kluster Batu Apoi Construction adalah kluster rumah yang mendapatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. 3 kluster pula telah ditutup sebagai tidak ada kes dikesan selama 28 hari. Kluster-kluster yang ditutup ialah kluster 2629, kluster 3892 dan kluster 4812. Oleh demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 170 kluster. Dalam faedah itu, terdapat 203 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 195 kes telah disahkan sembuh pada hari ini yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 8,045 kes. Manakala kes aktif ialah sebanyak 2,741 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 7 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan 1 daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 29 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 5,657 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2, yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 442,053 ujian. Menteri Kesihatan juga mengongsikan pada 16 Oktober 2021, 8,022 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Oleh itu, di bawah program vaksinasi kebangsaan, 75.3% daripada jumlah penduduk negara ini telah menerima 1 dos vaksin COVID-19, manakala 50.9% daripada jumlah penduduk negara telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan memaklumkan bahawa perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak akan dijalankan seperti berikut. Pusat Kesihatan Lamunin Tutung selama 3 hari bermula esok, Isnin 18 Oktober 2021, Rabu 20 Oktober dan Khamis 21 Oktober 2021 dari jam 9 pagi sehingga 2.30 petang, khusus untuk Mukim Lamunin dan sekitarnya. Pusat Kesihatan Pengenalan Anak Puteri Hajah Rashidah Saadatul Bolkiah, Kampung Sungai Asam pada hari Jumaat 22 Oktober dan Ahad 24 Oktober dari jam 9 pagi sehingga 2.30 petang, khusus untuk penduduk di kampung air dan kawasan sekitarnya.
Manakala perkhidmatan vaksinasi ke rumah-rumah akan diadakan pada hari Sabtu 23 Oktober 2021 mengikut senarai yang disediakan oleh Ketua Kampung. Penduduk setempat yang ingin mendapatkan suntikan COVID-19 bolehlah datang terus secara walk-in dengan membawa kad pengenalan atau pasport serta kad ataupun nombor Brohims jika ada. Bagi mereka yang tidak mampu untuk hadir sendiri ke pusat-pusat kesihatan berkenan disebabkan masalah kesihatan atau kesukaran bergerak, mereka bolehlah mendaftar atau didaftarkan melalui Ketua Kampung bagi urusan vaksinasi di rumah masing-masing. Sementara itu, hasil dari pemantauan agensi-agensi penguatkuasaan yang dilakukan semasa larangan keluar rumah dari jam 8 malam hingga 4 pagi tadi, sebanyak 16 pelanggaran arahan tersebut di seluruh negara telah dikeluarkan denda kompaun, di mana 12 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Dalam sidang media tersebut, Menteri Kesihatan memaklumkan sejak dasar pengasingan di rumah bagi pesakit-pesakit COVID-19 dimulakan pada 8 Oktober 2021. 507 orang pesakit di dalam kategori 1 dan kategori 2A sedang menjalani pengasingan diri di rumah pada ketika ini. Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan kepada pesakit-pesakit ini untuk mematuhi arahan pengasingan diri di rumah dan memberikan kerjasama kepada pihak Kementerian Kesihatan apabila dihubungi. Pemantauan terhadap pesakit melalui panggilan telefon untuk pihak Kementerian Kesihatan memastikan para pesakit berada dalam keadaan baik dan simptom-simptom jangkitan yang mereka hadapi tidak menjadi lebih teruk. Kebenaran untuk menjalani pengasingan diri di rumah akan dibatalkan bagi sesiapa yang didapati tidak memberikan kerjasama semasa pemantauan dibuat dan mereka dibawa ke pusat-pusat pengasingan. 48 orang penduduk kampung Menunggul kemarin menerima suntikan vaksin COVID-19 melalui perkhidmatan vaksinasi COVID-19 bergerak. Perkhidmatan berkenaan dilaksanakan di Masjid Kampung Menunggul dan di rumah-rumah persendirian. Perkhidmatan tersebut merupakan antara usaha kerajaan bagi memudahkan penduduk di kawasan tersebut mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Penduduk kampung so far alhamdulillah, jadi orang kampung yang hadir dari sejak kami buka pagi ini pun steady saja. Alhamdulillah, dengan adanya pihak Kementerian Kesihatan ke Kampung Menunggul untuk memvaksin penduduk kampung, banyak kebaikannya juga lah, terutama sekali kepada warga-warga MAS yang kurang mampu untuk bergerak kan di bawah bandar Rapid ini, memenangkan di sini untuk pengangkutan memang payah dari segi membawa pesakit-pesakit itu untuk berinjek, turun perahu dan sebagainya. Alhamdulillah, dengan cara macam ini pihak kementerian yang membawa orang-orang kesehatan datang ke kampung kami supaya memudahkan untuk bervaksin, memandangkan kampung kami jauh daripada bandar, yang memudahkan untuk kami mengambil kesempatan untuk bervaksin untuk orang tua yang kurang upaya untuk bervaksin. 4 buah rumah ranap dalam kejadian kebakaran di Kampung Burung Pingai Air baru-baru ini meninjau ke tempat kejadian Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Kerna Datuk Sri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang Berhormat Datuk Sri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Sri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Tinjauan dibuat bagi mendengar penerangan mengenai status terkini dan tindakan yang telah dilaksanakan oleh agensi-agensi kerajaan dalam memberikan bantuan kepada penduduk terjejas ke arah menjaga kesejahteraan dan keselamatan mereka. Juga dikunjungi Kompleks Sukan Sungai Kebun bagi melihat penempatan sementara penduduk kampung yang terjejas. Berikutan kejadian tersebut, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat Japim telah menghulurkan sumbangan bantuan berupa catuan makanan dan beberapa barang keperluan harian kepada keluarga yang terjejas.
Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya malam tadi mengadakan Majlis Dikir Syarafil Anam sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1443 Hijrah bersamaan 2021 Masihi. Menyertai majlis secara maya tersebut Yang Berhormat Datu Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai yang dipimpin oleh Yang Berhormat Datu Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Majlis kemudiannya diteruskan dengan dikir Assalamualaikum, dikir Bisyahrin, dikir Alhamdulillah dan dikir Marhaban. Seterusnya diikuti dengan bacaan doa dikir, doa memohon terhindar daripada wabak COVID-19. Majlis penutupan Dikir Syarafil Anam sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1443 Hijrah bersamaan 2021 Masihi akan diadakan hari ini pukul 8.15 malam melalui radio televisyen Brunei di saluran televisyen RTB Aneka dan rangkaian radio nasional FM, Nur Islam FM dan Harmoni FM serta RTB Go online. Orang ramai adalah dialulukan untuk menyaksikan secara langsung majlis penutupan Dikir Syarafil Anam dengan memperbanyakkan selawat dan berzikir bagi sama-sama memperingati hari kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara itu, negara Brunei Darussalam akan meraihkan sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara pada hari Selasa 12 Rabiul Awal 1443 Hijrah bersamaan 19 Oktober 2021. Kementerian Hal Ehwal Agama dengan kerjasama Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan serta sokongan dari Radio Televisyen Brunei akan menyiarkan sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara tahun 1443 Hijrah melalui siaran televisyen saluran RTB Perdana, RTB Aneka dan RTB Sukma Indra dan di semua rangkaian radio serta aplikasi RTB Go pada 19 Oktober 2021 bermula pukul 12.30 tengah hari. Bertemakan Rasulullah Kekasih Allah, Kekasihku Dunia Akhirat. Antara pengisian acara tersebut adalah persembahan bacaan Al-Quran, persembahan dikir marhaban, bacaan selawat, puisi dan tazkirah khas. Aspirasi negara Brunei Darussalam bagi mencapai pengangkutan yang mampan adalah melalui 3 komponen utama, iaitu peningkatan keselamatan jalan raya yang progresif, menyusun semula sistem pengangkutan awam dan menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai negara pintar dan bandar pintar melalui inovasi, penyelidikan dan pembangunan. Perkara tersebut dikongsikan oleh Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi semasa menyertai persidangan pengangkutan mampan Global Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB kali kedua yang diadakan melalui sidang video pada 14 hingga 16 Oktober 2021. Semasa satu forum, menteri-menteri yang membincangkan Sustainable Transport, Poverty Eradication and Economic Recovery Direct Exchange of Views and Sharing of National Experiences Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datu Paduka Haji Muhammad Yusof juga menyentuh bahawa melalui pengurusan pengangkutan ianya membolehkan untuk memahami lebih lanjut akan trend dan corak baru yang dapat berfungsi sebagai input utama kepada penggubalan dasar pengangkutan di negara Brunei Darussalam. Antara dasar yang sedang ditangani termasuklah inisiatif ke arah mengurangi carbon footprint dan menggalakkan penggunaan pengangkutan pelbagai guna. Yang Berhormat Menteri juga berharap
Melalui persidangan, negara-negara yang mengikuti forum berkenaan akan dapat mengongsikan pengalaman dan bertukar-tukar pendapat dan idea dalam menangani isu-isu dan cabaran khususnya semasa pandemik COVID-19 yang telah menjejaskan sistem pengangkutan, logistik, rantaian bekalan dan ekonomi. Dengan tema Sustainable Transport, Sustainable Development, persidangan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China dan Tuan Yang Terutama Antonio Guterres, Setiausaha Agung PBB. Mempengerusikan persidangan, Tuan Yang Terutama Li Xiaoping, Menteri Pengangkutan Republik Rakyat China. Persidangan membincangkan 6 sesi perkara utama yang menumpukan kepada tema persidangan selain forum-forum khas. Semasa majlis penutupan, persidangan menghasilkan satu kenyataan Beijing bagi persidangan pengangkutan mampan global PBB kedua yang menggariskan kepentingan serta hala tuju bagi mencapai transformasi pengangkutan yang mampan dan berdaya tahan. Penularan wabak COVID-19 telah menjejaskan aktiviti perekonomian dan perusahaan. Bagaimanakah para pengusaha tempatan mendepani cabaran tersebut? Untuk mengetahuinya, Wazna Fakriana Osman membawakan laporannya. Para pengusaha tempatan perlu mencari kaedah alternatif bagi memastikan kelangsungan perniagaan masing-masing. Bagi membincangkan isu ini, kita bersama dua orang narasumber, Dr. Muhammad Zaki bin Haji Zaini, pensyarah Universiti Islam Sultan Syarif Ali Yunisa, dan Puan Rabiatul Adawiyah alias Siti Hawa binti Osman Zaini, pengurus Little Miss Ruby. Seperti yang kita ketahui, pendapatan para peniaga tempatan juga akan terjejas berikutan penularan wabak COVID-19. Bagaimana pula dengan syarikat, Puan? So the first pandemic during COVID-19, kami punya business was doing okay, but then it was really slow because of lack of exposure. So dari sana kami punya business is like going up and down lah for that time. Cabaran daripada kesan penularan wabak COVID-19 di negara ini menjejaskan pendapatan peniaga tempatan. Bagaimana pula kesannya terhadap ekonomi negara? Cabaran ini kita harus melihat kepada dua aspek tu. Bukan hanya cabaran kepada perniagaan tetapi juga cabaran kepada peniaga. Daripada kesan ekonomi, bila diorang ini dapat survive, diorang akan memohon bantuan. Bila diorang memohon bantuan, the cost to the government akan tinggi juga. So it definitely affect the economy. So perkara ni ada domino effect-nya. Akan memberikan kesan yang besar lagi kepada ekonomi, terutama sekali kepada our younger generation. So we have to be very careful with that. Apakah langkah-langkah yang dilaksanakan dalam memastikan kelangsungan perniagaan Puan semasa penularan wabak COVID-19? Plan is to open up a small cafe, but for now we carry on with our delivery services. We are collaborating with some big companies, which is maksudnya still in process lah. But alhamdulillah, they are opening opportunities for me and my team as well. As a business owners, we have to prepare our mental lah. Secondly, a backup plan. Always have a backup plan. I cannot depend on one business. Bagaimana pula pandangan doktor mengenai bantuan atau inisiatif yang dilaksanakan dalam membantu para peniaga tempatan mendepani keadaan ketika ini? Dan bagaimana pula boleh dimanfaatkan? The peniaga can actually look at this opportunity. This situation ni pun sebenarnya adalah peluang sebenarnya. Setiap peniaga ni mesti ada risk management in place. I think my advice would be to all of us lah. So everybody berganding bahu, regardless whatever risk that akan ada nanti, bukan saja tani boleh mencapai wawasan Bonda 2035 with the whole of nation approach, but even waktu pandemik ini, kalau tani pakai the term berganding bahu itu, I'm sure all business owners ini, they can survive. So long we all help each other lah. Okay? I think it's not just putting the burden on the peniaga, but everybody has to play their part lah. Cabaran yang dibawa oleh COVID-19 akan menjadikan setiap orang tu lebih siaga menghadapi masa depan yang belum pasti.